berkhutbah dan membantu kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, ini larangan melakukan keburukan. Fahsya yang pertama ialah perbuatan keji. Allah Ta'ala larang kita supaya kita tidak melakukan perbuatan keji, wal munkari, dan juga kemungkaran, wal bagh, dan juga melampaui batas, kezaliman atau penganiayaan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala mengajar kita, mudah-mudahan kita semua mengambil peringatan. Begitulah tuan-tuan dalam hidup kita ni, kebaikan dan keburukan kita kena sentiasa mengambil peduli, memberitahu. Jangan benda baik kita buat tak tahu, buat dono, tak apalah, kemudian kena benar-benar mengambil peduli, memberitahu. Itu juga dengan keburukan. Jangan keburukan ini kita tak kisah, buat dono, buat tunggu. Sebab kata Allah Ta'ala, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan apabila Allah Ta'ala letakkan kalimah mudah-mudahan ini datang daripada Allah, insya-Allah kalau kita mengambil peduli, kita akan sentiasa diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Kadang tuan-tuan, kita nak buat baik, memang kita niat nak buat baik, ada hasrat nak melakukan kebaikan dalam hidup kita, tapi kadang kita lupa, kita apa, kita lalai mungkin. Lalu Allah Ta'ala datangkan asbab-asbab yang tertentu kepada kita, sebab-sebab yang tertentu. Mungkin disebabkan kita banyak doa kepada Allah, mungkin banyak kita berpuasa, banyak syahabat, banyak kita lakukan kebaikan, derma dan sebagainya. Dan sebab-sebab kita melakukan yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala datangkan peringatan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan dan lain. Itu juga dengan keburukan. Keburukan kadang rasa macam nak buat, teringin nak tahu, teringin nak rasa. Keburukan memang kita pun tak ada niat nak buat benda tu, tapi kadang-kadang dia datang. Kadang-kadang dia datang. Burukan ni kadang-kadang dia datang. Itu ujian. Begitu juga Allah Ta'ala datangkan sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tertentu. Allah Ta'ala melihatkan alam ini dengan mana bencana, hujan, jumpa kawan-kawan lagi, dan berbagai bentuk asbab-asbab yang sangat menakutkan dalam hidup kita. Nah, dengan asbab-asbab itulah tuan kita rasa, Allah, kalau aku buat benda ni, naya tu. Kalau aku buat juga benda ni, habis sekolah tu. Jadi tuan-tuan, peringatan-peringatan itu kita kena berdua juga ni. Jangan buat benda, jangan buat dek, jangan buat tak tahu ni. Ambil peduli, ambil cara, ambil tahu, insya-Allah kebaikan dan keburukan ini dapat kita buat. Kebaikan dan dapat kita tinggalkan keburukan itu. Seorang sahabat yang mulia kita yang bernama Uthman bin Affan, dia masuk Islam sebab ayat ini. Masuk Islam sebab ayat ini. Walaupun kita melihat ayat ini pendek, kita pendek, dia ada dua arahan tersebut tadi. Dan dia mengatakan jika tidak ada ayat selain daripada ayat ini, ini je yang ada lain ada, kita tak membenarkan kebenaran ayat ini. Walaupun kita tak ada ayat lain, kita tak membenarkan kebenaran ayat ini. Sebab ayat ini tuan-tuan merupakan tibian, penjelasan yang cukup jelas tentang kebaikan dan keburukan. Dan maknanya tuan-tuan, begitu mudah kita dah faham arahan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk kita berlaku adil.
Agama Islam tuan, agama kita agama Islam merupakan agama yang sangat adil. Agama Islam merupakan agama yang sangat berpaksiat kepada keadilan. Kita buat apa banyak cakapan, perbuatan, pusing buat mana pun, ujungnya kita kena meletakkan neraca keadilan itu. Sangat penting dalam hidup. Sama ada cakapan, ujungnya adil. Sama ada dengan tindakan perbuatan juga ujungnya adil. Orang kepada ini adalah tuan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Agama yang sangat adil. Dan keadilan ini tuan, tadi beda kita dengan yang lain. Saya dengan tuan sama ada tuan kaya, saya kaya, tuan miskin, saya kaya, tuan saya miskin, tuan kaya. Dalam Islam tak ada beda ini, adil Islam. Dalam Islam bukan agama yang kasar, yang kaya, yang miskin, kaya tak bantu miskin, yang miskin tak miskin. Dari Islam tak. Dari Islam agama sangat adil, ada dia zakat misalnya, dia zakat untuk membantu pada mereka yang miskin, kemiskinan ataupun yang disebut sebagai asal. Jadi agama Islam adil mereka. Dia tak makan solat. Agama Islam dia tak makan solat. Ini sama rata. Ini seperti gigi yang teratur. Tidak ada perbezaan gigi. Gigi ni kita ada jenis, berbagai jenis jenaran gigi. Gigi kapal dia tak boleh hidup sendiri. Gigi tarik pun dia tidak boleh berdiri dulu. Gigi geraham dia tak boleh duduk longok. Gigi geraham macam mana nak ngap. Jadi tuan-tuan, gigi sama fungsi yang berbeza, tapi itulah nama keadilan yang diberikan kepada yang lain untuk punya menelan dan sebagainya. Jadi dalam Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang asqakum. Paling mulia di sisi Allah Ta'ala, inna akramakum inna Allahi asqakum. Sesungguhnya orang yang semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa. Walaupun kulitnya hitam, muka dia tak esok, tapi kalau lebih takwanya pada yang lain, maka wilayah yang tinggi di sisi Allah SWT. Siapa pun mereka. Bila bernampak, walaupun begitu keadaan fizikalnya, tapi hati dia mulia bersih di sisi Allah SWT. Sehingga kan disebut dalam hadis, Nabi dengar dia punya tapak di dalam syurga. Dalam syurga. Jadi itulah kata wilayah raja yang namanya keakhiran ini. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dan lawan kepada keadilan itu apa kata? Lawan kepada keadilan. Cantik lawan tak cantik, tinggi lawan rendah, putih lawan hitam, adil lawan sayang. Orang yang adil, insyaAllah tak buat kezaliman. Orang yang zalim, agak sukar dia dalam keadilan. Jadi tak beraca keadilan yang mudah kita hukum. Tak melihat seorang itu. Lawan dia kezaliman. Bukti Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ma ana bidzallami lil abid, dan tidaklah aku menzalimi kepada aku. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak zalim kepada kita. Dan jangan kita menyangka tuan, kita mentang tak Islam, kita mentang tak kaya, kita mentang tak belajar tinggi, kita mentang rumah tak besar. Jangan kita rasa Allah Ta'ala tidak berlaku adil dengan kita. Itu masing-masing punya rezeki dan hidup seseorang. Rezeki dia begitu, rezeki dia begini, adil. Kalau semua kau nak, kau nak Excel, kau nak kaya, kau nak keterampilan, kau nak PhD, kau nak muda, kau tak kata, tak nak turun.
Itu berdunia lah. Robot boleh. Di dunia begitulah. Ada pasang surut dan ada hujan, ada panas, ada malam, ada siang. Dan pemberian Allah kepada kita tuan-tuan, mungkin muka tak isi, mungkin tak kaya, tapi jiwa mutmainah. Walaupun tak sekaya banyak, tapi derma boleh bagi jari. Walaupun sikit, walaupun tak kaya, tapi bak menyumbang itu memang gian. Boleh dia kita punya tabung, tanya kata dia nak menyumbang. Walaupun tak sekaya mana, walaupun kita tak sehebat mana, selain jemaah, rutin, konsisten. Awal waktu macam biasa, walaupun tak sehebat mana, tapi supaya awal waktu boleh dapat. Awal waktu ada, supaya awal waktu jemaah boleh jaga kira. Walaupun kita tak sehebat mana, tapi Allah Ta'ala berikan kemuliaan dalam bentuk yang lain. Hadir kan? Hadir Allah Ta'ala kepada kita. Yang baik. Orang yang melakukan kezaliman itu, orang yang melakukan kezaliman, di akhirat kelak, bagaimana Nabi SAW menggambarkan mereka yang melakukan kezaliman ini. Baik, orang yang melakukan kezaliman ini, kata Nabi SAW, ittaqul zulma, jagalah diri kamu daripada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegerakan kamu pada hari akhirat. Dia akan berhadapan dengan kegelapan di akhirat kelak. Bang, dunia ni gelap. Setengah jam pun saya kira kita dah rimal. Kita dah rimal, tak boleh nak bergerak. Bayangkan di akhirat kelak kegelapan yang senantiasa, ditambah pula dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ini bagi mereka yang melakukan kezaliman dalam kehidupan dengan orang lain. Jadi kita kena jaga supaya tidak terlibat pada penyakit zalim. Kalau kita zalim ke orang yang dizalimi itu, maklum tuan-tuan, doa mereka ini tidak diijab. Doa mereka ini tidak diijab. Saat dizalimi, didoa kepada Allah. Allah Ta'ala akan makbulkan doa serta merta tanpa hijab. Ini bagi mereka yang dizalimi. Dia jangan zalim orang. Kadang dizalimi orang lain yang kehidupan kita. Dan adil ini juga disebut oleh beberapa tokoh. Tokoh-tokoh ahli tasawuf yang saya boleh kita ambil sebagai pedoman. Mengatakan bahawasanya yang pertama adil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena adil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan adil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu izhar hak Taala, menunaikan tanggungjawab agama kepada Allah. Sembahyang, solat, zakat, bayar zakat, puasa Ramadan, puasa tak boleh comel, tak banyak hal. Allah perintah ingat, apabila Allah perintahkan sesuatu itu, ingat ujungnya ialah kebaikan. Nampak macam susah, nampak sebulan Ramadan, nampak macam susah lah puasa. Tiap-tiap hari sebulan pun, bukan seminggu, sebulan 4 jam pun. Tambah kita ada bisnes juga. Bangun sahur, kira bangun sahur, siang lapor. Untuk pula ibadat dengan terlampau ibadat. Dah kenyang ibadat itu. Dah kenyang berpuasa semua ibadat tak apa.